Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam video ini saya ingin membuat sedikit respons kepada video Al-Fadil Ustaz Muhaizat berkenaan topik Nur Muhammad. Saya ada mencatatkan sedikit respons saya, maka izinkan saya untuk menyampaikannya kepada anda semua. Ustaz Muhaizat telah menyatakan bahawa terdapat khilaf ulama di dalam isu penciptaan makhluk terawal. Ya, memang benar terdapat khilaf di kalangan para ulama dalam isu ini sama ada kalam ataupun air diciptakan terlebih dahulu. Khilaf ini timbul dari kefahaman para ulama kepada nusus Quran dan Sunnah berkenaan perkara ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-7. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Yang bermaksud dan dialah yang menjadikan langit-langit dan bumi selama 6 hari, sedangkan arasnya berada di atas air. Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang sampai kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahawa di dalam sebuah dialog Nabi bersama para sahabat, baginda bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairah, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', thumma khalaqa as-samawati wal-ard, wa kataba fi adh-dhikri kull syai'." Yang bererti Allah Ta'ala wujud sedangkan tiada sesuatu pun selainnya, dan arash Allah Ta'ala berada di atas air. Allah Ta'ala telah mencipta langit dan bumi, dan Allah Ta'ala menulis pada Lauh Mahfuz tiap-tiap sesuatu. Pandangan yang mengatakan qalam adalah kejadian terawal bersandarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang diterbitkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang berbunyi, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala uktub fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Benda pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah qalam. Allah Ta'ala berfirman, "Catatlah." Maka ia pun menulis mengenai apa yang telah ada sehinggalah hari kiamat. Ibn Hajar berkata di dalam Fathul Bari bahawa penimbangan kalam sebagai ciptaan sebagai ciptaan terawal dilihat daripada sudut apa yang terbit daripada catatannya dan bukan perbandingan antaranya dan arash mahupun air. Maka tiada timbul percanggahan pada isu ini. Mana datang dulu, mana datang kemudian. Kebanyakan daripada ahli ilmu mengatakan bahawa tertib awal penciptaan ialah pertamanya air, kemudian arash, kemudian qalam, kemudian as-samawati wal-ard dan sebagainya. Ustaz Muhaizat ada menyebutkan tentang akal juga, yang mana ia termasuk di dalam khilaf ulama. Kenyataan ini batil. Kenyataan ini ialah batil. Kerana akal sebagai ciptaan terawal yang kononnya terdapat di dalam hadis, "Awwalu ma khalaqallahu al-aql", ia telah disepakati oleh para muhaddisin sebagai palsu. Maka memasukkannya ke dalam perbicaraan khilaf ulama adalah satu bentuk kecuaian dan juga ralat. Saya ingin menarik perhatian para pendengar kepada tujuan asal video ini diterbitkan. Ustaz Muhaizat mengatakan beliau telah memilih pendapat jumhur ulama, iaitu awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam fiqh dan bidang hukum, apabila kita melalui frasa alaihil jumhur, maknanya ialah al-akthar, iaitu majoriti ulama.
Beliau mendakwa bahawa Nur Muhammad sebagai ciptaan terawal adalah pendapat jumhur ulama. Beliau berdalilkan hadis Jabir yang masyhur dipertuturkan oleh awam manusia, iaitu, Ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika. Persoalan penting yang ingin kami tujukan kepada beliau ialah, di manakah sumber anda yang mendakwa bahawa Nur Muhammad sebagai ciptaan pertama atau terawal merupakan pendapat jumhur? Jelas di dalam video berkenaan, beliau tidak mendatangkan sumber dan jawapannya amat rambang sekali. Sebenarnya apa yang diketahui secara meluas di dalam persekitaran ulama hadis ialah bahawa hadis Nur Muhammad ini merupakan sebuah hadis yang dipalsukan ke atas baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Hafidh Suyuti rahimahullah berkata di dalam Al-Hawi ketika menjawab persoalan berkenaan hadis Nur Muhammad, hadis ini, yakni hadis Jabir, tidak mempunyai sanad untuk dipegangi. Laisa lahu sanad yu'tamad bih. Di dalam kitab Al-Mughir ala ahadith al-mawdu'ah fi Jami' al-Saghir, Al-Allama Al-Hafidh Ahmad ibn Siddiq Al-Ghumari berkata hadis ini ialah hadis mawdu'. Hadis Nur Muhammad Jabir ini ialah hadis mawdu'. Sekiranya dibaca, beliau tambah, sekiranya dibaca hadis ini hingga akhirnya, pasti seseorang tidak akan syak bahawa hadis ini palsu. Ia mengandungi susunan kata yang ta'if, alfaz rakikah, dan makna yang mungkar dan tidak masuk akal. Al-Allamah Syekh Abdullah Ibn Siddiq menafikan kaitan hadis ini dengan Musannaf Abdul Razzaq, sama ada di dalam Musannafnya, sama ada di dalam tafsirnya, ataupun di dalam jami'nya. Tidak ada. Ada ramai lagi di kalangan para ulama yang membantah hadis ini dan mengatakan bahawa ia adalah hadis yang palsu. Ulama muasirin yang mengarang risalah berkenaan hadis ini seperti Abdullah Al-Harari, Ahmad Muhammad Ashinqiti, mereka telah mendatangkan dalil tentang kebatilan hadis Nur Muhammad ini. Hadis Nur Muhammad ini ada pelbagai riwayat, khususnya di dalam kitab-kitab Syiah. Dan As-Saghani, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, setiap ulama hadis ini telah menulis tentang kebatilan hadis-hadis berkaitan dengan Nur Muhammad. Maka di manakah datangnya jumhur ulama yang mengatakan bahawa awal penciptaan makhluk ialah Nur Nabi Muhammad? Hendaklah kita berjaga-jaga dan berhati-hati dengan apa yang kita tuturkan. Dan sebagai ahli ilmu, hendaklah kita datangkan sumber kepada setiap dakwaan yang kita bawakan. Saya dengan rendah hati mengajak Ustaz Muhaizat untuk menunjukkan bukti bahawa benar adanya jumhur ulama yang berpendapat bahawa Nur Muhammad itu ciptaan terawal berdasarkan hadis Jabir ini. Sekiranya beliau orang yang jujur dengan ilmunya dan thiqah dengan pelajaran yang telah beliau lalui selama ini, maka bawalah bukti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.